Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini? Ada siapa sekarang yang join live Soleha? Okay, Soleha nak minta tolong. Boleh tolong share tak link FB live Soleha pada hari ini ke grup-grup dan juga di wall anda, supaya lebih ramai yang akan dapat manfaat, insya-Allah. Okey. Ada yang sedang bersedih ke sekarang? Relax, senyum. Cuba lapangkan fikiran kita, positifkan fikiran kita supaya kita sentiasa mengingati Allah dalam setiap ujian dan musibah yang berlaku, insya-Allah. Hai Ida. Okey, tajuk sharing FB Live Soleha hari yang ke-166 hari ni adalah berhenti bersedih. Kenapa kita nak sedih? Kenapa kita nak berterusan bersedih? Berhenti bersedih. Sesungguhnya Allah ada bersama kita, insya-Allah. Okey, sebelum tu Soleha mulakan sharing ilmu FB Live pada hari ini dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey. Kepada friend list baru dan new follower, Soleha perkenalkan diri Soleha terlebih dahulu. Alhamdulillah, nama seperti yang tertera di skrin handphone anda, Soleha binti Mat Taha. Soleha merupakan grade leader bagi kawasan Keluang Johor. Alhamdulillah, telah masuk tahun kelima Soleha bersama dengan dakwah dalam bisnes FTR ni, iaitu Formula Tarik Rezeki. Alhamdulillah, Soleha merupakan bekas graduan daripada Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Syariah dan Undang-Undang, pengkhususan dalam kos fiqh dan fatwa. Okey, salam ukhuwah dan salam silaturahim kepada semua yang baru mengenali dan kepada rakan-rakan FB Soleha yang sentiasa dirahmati Allah. Okey, tajuk sharing ilmu Soleha hari ini adalah berhenti bersedih. Pernah tak kita dengar kata-kata ini? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah ada bersama kita. Kenapa kita nak bersedih? Kenapa kita terus nak menangisi serta meratapi segala kehilangan, segala ujian yang melanda? Adakah wajar kita berterusan menangisi dan terus meratap sedih? Kita sebagai umat Islam, sudah tentu Allah suruh kita, kalau kita ada masalah, ada ujian yang melanda, hendaklah kita sebagai seorang Islam sabar dan solat. Dua perkara ni tak dapat dibezakan daripada kehidupan kita, insya-Allah. So banyakkan sabar dan solat, insya-Allah. Segala ujian yang Allah titipkan dekat kita ni adalah tanda rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah anda telah lupa selama ni apa matlamat kita? Apa matlamat kita dalam hidup ni? Adakah anda sudah berputus asa untuk merebut syurga Allah? Kalau anda masih nak menagih serta merebut cinta Allah, masih nak mendiami syurga Allah yang terindah di hari akhirat nanti, apa kata anda berhenti bersedih? Jangan terus down, jangan terus meratapi segala apa yang telah berlaku. Cuba lapangkan hati positif dan sentiasa memandang pada sudut hikmah. Allah memberikan ujian, kemudian Allah memberikan hadiah kepada kita. Jangan lupa itu. Seperti dalam hukum alam ini sendiri, selepas hujan yang melanda, pasti akan timbul pelangi yang cantik. Begitulah ibarat hidup kita ni, roda kehidupan sentiasa berputar. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah. Tapi adakah kita nak selamanya berada di bawah?
Tak nak ke kita berusaha untuk naik ke atas, berjaya bersama dengan orang-orang lain? So, kita tanya diri kita, kita muhasabah diri kita. Ya Allah, aku masih banyak usaha yang aku nak buat. Aku nak rebut syurga Allah yang terindah nanti. So, apa yang layak aku buat di dunia ini untuk sentiasa meraih kasih sayang Allah? So, kita banyak-banyakkan amal ibadah kita, kita banyakkan amar ma'ruf wa nahi mungkar. Buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Segala apa yang Allah larang kita buat, jangan kita sesekali ketegak sangat nak buat. Bak kata orang utara, ketegak sangat nak buat sangat. Jangan lakukan dosa-dosa, jangan lakukan perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Sebab kalau Allah dah murka dekat kita, sebab tu Allah turunkan pelbagai ujian dan musibah. Allah turunkan bala kepada kita umat Nabi Muhammad. Bukan bala tu ditujukan kepada orang yang membuat salah tu, tapi kita satu dunia yang akan terkesan. Kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ibaratnya peribahasanya macam tu. So, di mana peranan kita? Peranan kita sebagai da'i, peranan kita sebagai pendakwah masa kini. Adakah kita masih nak berputus asa? Adakah kita masih nak main-main dalam dakwah ini? Tak nak buat sesuatu yang luar biasa? Tak nak bantu orang ramai-ramai dekat luar sana untuk turn back to Allah? Inilah tugas kita pada hari ini. Dikala ujian yang melanda, apa peranan kita dekat orang sekeliling? Adakah kita hanya berdiam diri? Adakah kita hanya memandang tanpa perasaan? Apa peranan kita? Okey, sebagai kita manusia dan umat Nabi Muhammad, sebagai da'i dan khalifah di muka bumi ini, banyak sangat amanah dan tanggungjawab yang Allah suruh kita buat. Ajak dan pimpin tangan mereka yang memerlukan ilmu agama, yang memerlukan ilmu always back to Allah. Sebabnya, hanya dengan ilmu yang boleh membawa kita ke arah cahaya kehidupan. Hanya ilmu yang akan membawa kita ke arah kejayaan. Kalau tanpa ilmu, kita sentiasa hidup dalam kegelapan, hidup dalam kesesatan, hidup tanpa arah tuju. Nak ke kita macam tu selamanya? Sebab tu Allah dah kata, jangan bersedih, jangan terus down, jangan terus tak ada semangat. Kuat demi agama Allah. Sebab tugas kita sebagai pendakwah da'i di muka bumi ini, Allah suruh kita jaga agama Allah. Jangan kita merosakkan bumi Allah ini. Sama-sama kita berganding bahu, jangan jadi orang yang pentingkan diri. Sama-sama ambil peranan, sama-sama bangkit dan sedar bahawa kita di sini adalah satu masyarakat, satu umat Nabi Muhammad yang sentiasa nak hidup dalam keadaan aman damai, sihat walafiat, sentiasa tenteram dan penuh dengan kasih sayang Allah. Inilah yang kita nak pegang. Okey? So, jangan teruskan bersedih, berhenti bersedih. Sebab bersedih tak akan menyelesaikan apa-apa masalah. Malah akan menyebabkan hati kita terus kosong, hati kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Soleha baru terima PM tadi daripada seorang jemaah pembaca FTR Tim Soleha. Dia berniaga makanan di luar. Dan sekarang ni dia stres. Macam mana nak selesaikan amanah yang tertunggak banyak? Dalam tempoh 2 minggu ni kita diarahkan untuk duduk di rumah masing-masing dan kuarantinkan diri masing-masing. So, apa cara lain untuk dia survive dan apa cara lain untuk dia lunaskan amanah ni? Soleha kata, sabar, kita ada Allah. Kenapa kita nak putus asa? Apa kata pergi ambil wuduk, buat solat taubat, buat solat hajat, buat solat istikharah. InsyaAllah Allah akan memberikan jalan. Pasti ada jalan untuk kita semua manusia ni. Jangan putus asa. Macam Soleha sampai hari ni, walaupun ada ujian melanda, Soleha non-stop marketing. Soleha buat FB live. Soleha buat iklan setiap hari konsisten. Sebab Soleha tahu rezeki tu adalah jaminan Allah. Kenapa kita nak risau? Kenapa kita nak takut?
Kita just ikut sahaja, follow the flow apa yang Allah dah rancang. Inilah yang terbaik dan yang kita kena hadap pada masa ini. Jangan terus putus asa, minta Allah bantu. Ramai orang hari ini, dia terus meratapi kesedihan, dia terus meratapi kemurungan, tapi tak nak cari Allah. Dia lupa aku ada Allah. Dia lupa diri dia hanya bergantung kepada Allah sebenarnya. Kenapa tak tanya Allah? Kenapa tak minta doa dengan Allah? Kenapa tak solat dan sabar? Kenapa? Sebab diri kita penuh dengan perasaan bersangka buruk dengan Allah, tak nak bersyukur. Contoh hari ni adakah kita dapat sel? Cuba kita bersyukur. Ada sel kita bersyukur, tak ada sel bersyukur, sel masuk sikit pun bersyukur. Itulah sebaik-baik manusia, sebab Allah telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Manusia ni kalau dia bersyukur je, pasti Allah tambah nikmat. Nikmat tu dari segi apa? Nikmat Allah ni sangat besar skop rezekinya. Seperti kita pandang sudut hikmah. Contohnya, hari ni kita disuruh kuarantin di rumah. Apa hikmah yang kita nampak? Contohnya ibadah. Ibadah tu kan rezeki. So bila kalau ibadah kita sempurna, insya-Allah rezeki kita sempurna. Allah dah janji. Jangan kita terus bersedih, jangan kita terus down, jangan tak ada semangat. Kita kan ada Allah. Allah bagi kita peluang ni, duduk kat rumah elok-elok. Alhamdulillah, hari ni suami Soleha tak bertugas imam. Alhamdulillah, hari ni kami dapat solat berjemaah sama-sama dekat rumah. Setelah sekian lama bertahun-tahun, Soleha tak dapat nikmat untuk solat berjemaah dengan suami sendiri. Sebab suami Soleha imam. Kalau imam ni dia sentiasa kena bertugas dekat masjid. Tapi bila dah ada arahan masjid tak boleh masuk, masjid hanya dibenarkan untuk imam, bilal dan noja sahaja. So bila time tak bertugas ni, Alhamdulillah, satu nikmat yang sangat Soleha rindu, iaitu suami mengimami solat berjemaah kami Zuhur tadi. Alhamdulillah. Dan sekarang ni Soleha berada di hadapan anda. Soleha buat sharing FB live. Dan suami duduk di depan di ruang tamu sedang mengajar anak-anak mengaji. Inilah hikmah. Hikmah daripada ujian yang Allah. Cuba kita pandang pada sudut yang positif. Allah turunkan ujian, tapi dalam masa yang sama Allah berikan hikmah. Allah berikan ganjaran dan hadiah yang kita takkan pernah dapat dah di lain masa. Inilah masanya. Contoh kita nak khatam Al-Quran. Contoh kita nak solat berjemaah bersama-sama, makan berjemaah, semua berjemaah. Kita rindu nak pandang, menatap muka anak-anak kita. Kita rindu nak menatap muka suami atau isteri kita. Inilah masanya. Inilah yang Allah berikan sekarang ni. Adakah kita masih menjadi orang yang tak bersyukur? Sungguhnya inilah quality time yang Allah hadiahkan kalau kita pandang dari sudut positif. Jangan terus menyalahkan Allah. Jangan terus bersangka buruk dengan Allah. Jadilah kita manusia yang sentiasa bersyukur. Sebab di sebalik ujian yang Allah titipkan tu, sebenarnya Allah berikan hadiah lebih besar kepada kita. Allah nak tengok sama ada kita ni sabar ke tak. Allah nak tengok sama ada kita ni macam mana kita nak jadi problem solver kepada ujian yang melanda ni. Adakah kita terus bermalas-malasan? Adakah kita terus tidur dari pagi sampai ke matahari naik tinggi baru nak bangun? So, quarantine time yang Allah berikan dekat kita ni, inilah dia. Banyak sangat hikmah yang Allah berikan. Bersyukur sangat. Ramai macam ejen Soleha semalam pun ada cakap, Alhamdulillah baru dapat merasai nikmat jadi suri rumah sepenuh masa. Dapat masakkan untuk anak-anak. Dapat masakkan untuk suami. Subhanallah. Inilah quality time. Inilah masa-masa priceless. Golden time yang Allah hadiahkan dekat kita. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Kalau tak ada ujian macam ni, memang kita takkan dapat peluang macam ni seumur hidup kita.
Allah berikan ni kita patut syukuri dan kita hargai sangat-sangat. Belum tentu di lain masa kita akan dapat masa-masa yang macam ni. Masa-masa yang susah kita nak jual beli. Masa-masa yang Allah berikan ni pada masa yang tepat sahaja. Allah berikan kita sesuatu mengikut ketetapannya. Hendaklah kita terus bersangka baik. Jangan terus menuduh Allah. Jangan terus merajuk dengan Allah. Jangan terus bersangka buruk dengan Allah. Jangan bersedih. Sesungguhnya setiap kesusahan tu Allah dah janji dalam surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Selepas kesusahan, selepas kesulitan, pasti ada kemudahan dan kesenangan. Allah ulang 2 kali dalam surah Al-Insyirah ni. Selepas kesusahan, pasti ada kemudahan. Ini yang Allah telah janji dekat kita. Kenapa kita tak nak pegang kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala ni? Setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Hadapi setiap ujian dengan hati yang lapang, hati yang pasrah, hati yang reda, berterima kasih dengan Allah. Jangan lupa bersyukur. Sebab kalau kita lupa bersyukur, kita akan jadi insan yang kufur nikmat. Tak nak macam tu. Na'udzubillah min zalik. Okey, seterusnya. Jangan bersedih. Sebabnya, kenapa kita nak meratapi kehidupan kita hari ini? Jangan bersedih. Lepaskan segala kelelahan di hati kita. Lepaskan segala penat lelah, kesedihan, kepenatan yang bersarang dekat hati kita. Kenapa kita tak nak serahkan urusan seharian kita dekat Allah Subhanahu Wa Taala? Lupakah anda yang kita ada Allahu Ya Bari yang menguruskan kehidupan kita 24 jam lancar selancar-lancarnya? Kan Allah dah kata, jangan buat kerja aku. Engkau just buat kerja engkau. Beribadah, jaga agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan pandai-pandai nak buat kerja Allah. Urusan rezeki, semua urusan dekat dunia ni, urusan seharian kita, kerja rumah kita, segala apa saja kerja, urusan bisnes kita, kenapa kita tak nak serahkan dekat Allah yang Maha mengurus? Adakah anda lupa selama ni? Mulai esok ataupun mulai sekejap lagi, cuba ubah. Serahkan semua masalah, serahkan semua ujian, serahkan semua kerja harian kita ni dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inilah kerja Allah. Allah Maha mentadbir segala isi alam ini. Jangan kita buat kerja Allah. Tugas kita adalah sebagai khalifah di muka bumi ini, jaga agama Allah, beribadah banyak-banyak, kumpul amal jariah kita, penuhkan tabung amal jariah kita. Jangan sesekali mengundang kemurkaan Allah. Jaga agama Allah sama-sama. Inilah kita, satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang seterusnya, kalau kita rasa penat sangat, kalau kita rasa tak terdaya sangat, apa kata kita cakap dekat diri kita, kita cakap dengan Allah, ya Allah, aku lemah, aku hina, aku penat ya Allah. Kau bantulah aku uruskan semua yang melanda ni. Kau bantu aku uruskan semua. Apa yang aku rasa penat, payah, berat ni, kau ringankanlah ya Allah. Kau ambillah semua ni ya Allah. Aku tak terdaya lagi ya Allah. Aku lemah, aku hina, kau uruskanlah ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Minta sungguh-sungguh dengan Allah. Jangan kita lupa. Jangan kita terus bersedih. Kita tahu bersedih, menangis, tapi kita tak ada tindakan pun nak suruh Allah bantu kita. Sebabnya, tahukah kalian, Allah berjanji telah nak bantu kita. Nak bantu kita umat Nabi Muhammad ni sama-sama. Jangan kita mempelekehkan agama Allah. Jangan kita pandang remeh setiap apa yang telah Allah berikan ujian ni. Sama-sama bekerjasama, jangan jadi selfish, jangan pentingkan diri. Sebab kita di sini adalah kehidupan kita satu sejagat, universal. Jangan jadi orang yang selfish, sentiasa memandang pada sudut yang positif, jangan pentingkan diri. Sebabnya kalau kita yang menyebabkan satu masalah tu, dia akan memberi kesan kepada seluruh dunia. So jangan kita menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh?
Boleh-boleh? Boleh-boleh semuanya? Jangan bersedih lagi. Setiap hari banyakkan syukur, senyum, relax, tenang. Jangan lupa Allah. Kalau kita lupa Allah, maksudnya kita semakin jauh daripada rezeki dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau hal bisnes. Allah bagi kita tempoh 2 minggu ni je. 2 minggu ni kau rehatlah puas-puas. Kau beribadahlah puas-puas. Kau tatapilah muka anak, isteri, suami puas-puas. Sebabnya bila kita pandang muka orang yang tersayang ni pun kita dapat pahala. Kita beribadah, khatam Al-Quran, kita jaga niat kita nak bangun tahajud pun kita dah dapat pahala. Kita lakukan segala rutin harian kita, kita niatkan ibadah. Inilah kerja hakiki kita sekarang sebagai suri rumah, sebagai isi alam, isi rumah kita. Kita minta Allah yang uruskan kehidupan kita. Jangan lupa, insya-Allah. Pegang dalam hati. Kalau kita rasa sedih, jangan rasa kita berseorangan. Sebab setiap kesedihan kita, kita minta Allah angkat kesedihan kita. Kita minta Allah tarik semula segala ujian dan kesedihan serta kelelahan yang melanda hidup kita. Kita minta Allah tarik dan lepaskan semuanya hanyalah kepada Allah. Tempat yang betul, insya-Allah. Jangan bersedih lagi. Banyak-banyakkan senyum, banyak-banyakkan syukur. Kalau tak sihat ke, ambil wuduk, pergi cari Allah. Dan kemudian jangan lupa makan ubat. Ubat pun penting juga. Ikhtiar kita nombor 2. Yang pertama adalah ikhtiar kita yang paling wajib adalah Allah. Cari Allah dahulu dalam setiap kesulitan kita. Jangan mendahului makhluk lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pegang Allah dalam hati kita, insya-Allah kita akan berjaya selama-lamanya. Okey? Solehah doakan agar semua yang tengok live sharing ilmu hari ni sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Solehah pun sekarang ni sedikit selesema. Sakit tekak dah tak ada. Cuma itulah selesema. Suara pun dah lain. Tapi Solehah keep sharing ilmu konsisten setiap hari. Sebab Solehah tahu ini sahajalah platform Solehah nak berdakwah. Ini sahajalah masa-masa yang Solehah ada untuk berkongsi ilmu, insya-Allah secara konsisten untuk manfaat seluruh manusia, insya-Allah. Sebabnya ada satu hadis ni bagi tahu sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang sentiasa memberi manfaat kepada orang ramai, sentiasa menyebarkan kebaikan kepada orang ramai. Itulah kita manusia itu. Bersama-sama kita non-stop dakwah, marketing all out, jangan putus asa, sentiasa jaga marketing dengan Allah. Kita akan kaya dunia akhirat. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.